Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Allah bersumpah dengan matahari. Matahari adalah ciptaan Allah yang hebat. Tuan-tuan kajilah, bacalah artikel sains apa semua, macam mana hebatnya matahari ni. Kalau tak ada matahari susah kita. Dan kalaulah bumi kita jauh sikit je daripada matahari pun susah. Kalau bumi kita ni dekat sikit je dengan matahari pun susah. Tuan-tuan boleh carilah. Jadi hebatnya Allah. Allah menunjukkan kita, Allah mencipta matahari. Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kita berada dalam rumah Allah. Kita sama-sama, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan untuk kita niat i'tikaf sepanjang kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik, ya Allah, ampunkanlah dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Dan mudah-mudahan bila kita melangkah keluar daripada masjid dengan kaki kiri, kita berdoa, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika, ya Allah, ampunkan dosaku, bukakan pintu rezekimu. Mudah-mudahan bila kita melangkah keluar daripada masjid, terbukalah pintu-pintu rezeki yang berkat dan rahmat untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil kesempatan beberapa minit sebelum isyak ini untuk kita tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala. Malam ni suratul Syams. Suratul Syams kita akan tadabbur, merenung isi kandungan ayat-ayat, mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal. Al-Quran satu-satunya mukjizat yang kekal sampai ke hari ini, sampai kepada kita, depan mata kita. Dan kita boleh baca dan kita boleh lihat kesan dia. Antara kesan Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini, dia membawa ketenangan dalam hidup kita. Bila kita baca, hati kita jadi tenang, jiwa kita jadi tenang, walaupun kita tak faham bahasa Arab, walaupun kita tak faham isi kandungan dia, tapi bila kita baca Al-Quran, jiwa kita akan tenang. Dan bila kita lama meninggalkan Al-Quran, jiwa kita akan serabut. Bila kita lama tak pegang Al-Quran, bila kita lama tak baca Al-Quran, jiwa kita akan serabut dan jiwa kita akan tak tenang, akan kacau fikiran kita. Itulah Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu dibaca tanpa dipahami pun besar manfaatnya kepada diri kita, apatah lagi kalau kita baca sambil kita merenung isi kandungan Al-Quran itu, kerana begitu banyak mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui perantaraan ayat-ayat suci ini. Maka kita malam ni kita sampai suratul Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk jimat masa saya baca je lah, sebab waktu kita terhad. Sebelum ni kita baca ramai-ramai, tapi untuk jimat masa saya baca je terus, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Syams, ayat pertama, wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha, suratul Syams. Demi matahari dan demi waktu duhanya. Jadi pertama sekali surah Al-Syams ini Makkiyah. Kita cerita sebelum ni, Makkiyah ni maksudnya ayat-ayat yang Allah turunkan sebelum baginda berhijrah ke kota Madinah. Maka ayat-ayat Makkiyah ni banyak menceritakan tentang mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk merenung ciptaan Allah, mengajak manusia untuk membuka minda, untuk buka minda dan untuk melihat dengan mata hati betapa segala yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini bukan sia-sia, bukan tanpa maksud, tetapi semua 7 petala bumi dan 7 petala langit itu sebenarnya membawa mesej daripada penciptanya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menceritakan kepada kita betapa hebatnya
Allah yang Maha Pencipta itu. Cuma peringatan daripada 7 petala bumi dan 7 petala langit ini tidak dapat dibaca oleh setiap orang. Orang yang hatinya terbuka sahaja, orang yang hatinya terang sahaja boleh mendapat peringatan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kerap dalam Al-Quran Allah cerita itu ini untuk buka minda kita. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Allah bersumpah dengan matahari. Matahari adalah ciptaan Allah yang hebat. Tuan-tuan kajilah, bacalah artikel sains apa semua, macam mana hebatnya matahari ni. Kalau tak ada matahari susah kita. Dan kalaulah bumi kita jauh sikit je daripada matahari pun susah. Kalau bumi kita ni dekat sikit je dengan matahari pun susah. Tuan-tuan boleh carilah. Jadi hebatnya Allah. Allah menunjukkan kita, Allah mencipta matahari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan. Demi bulan apabila ia mengikutinya. Pada matahari, siang ada matahari, malam ada bulan. Cahaya matahari sangat terang, membakar bumi. Cahaya bulan sangat lembut. Masya Allah, cahaya bulan sangat lembut. Matahari kita tak dapat tengok dengan mata kita, boleh rosak mata kalau kita tengok direct kepada matahari. Tapi bulan tak ada masalah, cahaya lembut. Dan cahaya bulan tu adalah pantulan daripada cahaya matahari. Refleksi itu adalah pantulan cahaya tu. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila ia menghilangkan kegelapan. Masya-Allah. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila ia membawa kegelapan, meliputi. Nampak? Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, dan demi siang, demi malam, supaya kita sedar bahawasanya kita sekarang berada di bumi Allah. Sebab hari ni orang petikaikan, kenapa saya kena ikut syariat pula? Kenapa pula saya itu tak boleh, ini tak boleh? Kenapa itu tak boleh buat, ni tak boleh buat? Kenapa pula saya kena begitu? Hari ni orang pertikaikan sebab mereka lupa yang kita ni tumpang di bumi Allah. Masya Allah, kita ni menumpang di bumi Allah. Kita duduk di bawah langit. Langit tu ciptaan Allah. Kita duduk atas bumi. Bumi ni ciptaan Allah. Kita menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari itu ciptaan Allah. Kita menggunakan bulan bintang, semua itu adalah ciptaan Allah. Masya-Allah. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, dan demi langit dan demi zat yang menciptakannya. Langit yang luas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan Allah yang menghamparkannya bumi ini. Masya-Allah. Kadang-kadang kita bila tengok view cantik dengan landscape cantik, kita terbayang kita kata ini baru dunia. Kalau syurga macam manalah agaknya. Subhanallah. Hari ni kalau landscape cantik, langit cantik, nampak semua orang takat gambar, post dekat media sosial. Pemandangan yang cantik. Subhanallah. Tapi bagus dah tu. Tapi satu lagi kena tambah. Satu lagi kena ingat, yang menciptakan itu adalah Allah. Tengok landscape cantik, kita post kat media sosial, tak ada masalah. Tulislah caption, Subhanallah, ciptaan Allah. Jangan sekadar tengok, view cantik apa semua. Tengok apa, ada satu video ni kat barat lah, momen gerhana matahari. Gerhana apa tak ingat nama saintifik dia, yang cincin tu, yang memang waktu siang tu, yang memang bulan melintas betul-betul depan matahari, memang gelap. Dekat barat lah, kat barat kan? Bila semua orang penuh dengan kamera dia apa semua kan? Bila jadi momen tu, memang siang tu memang nampak depan mata, jadi gelap terus. Semua orang bersorak, seronok menyaksikan kejadian alam yang hebat. Subhanallah, bagus dah. Tapi kena tambah satu lagi, kena ambil iktibar. Kejadian alam ni bukan sekadar begitu saja, ambil iktibar yang menciptakan itu adalah Allah.
Dan kalau kita taat kepada perintah Allah, di akhirat kelak Allah akan bagi kita masuk dalam syurga yang jauh lebih cantik daripada tu. Subhanallah, yang jauh lebih hebat daripada tu. Nampak? Was-samaa wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha. Dan ciptaan-ciptaan Allah ni tak habis-habis dikaji. Matahari, planet sistem suria ni apa semua ni, sistem apa ni, sistem solar ni, dan bumi, macam mana laut, haiwan-haiwan, makin dikaji makin dapat penemuan baru. Kalau kita tengok National Geographic tu, macam-macam, ada je penemuan baru. Ada je penemuan baru. Maksudnya tak habis-habis dikaji. Sampai sekarang tak habis dikaji. Masih ada penemuan baru dan masih ada perkara yang menjadi misteri yang tak dapat diungkapkan, tak dapat diceritakan. Sebab apa? Perkara tu masih misteri. Macam mana benda tu boleh berlaku? Subhanallah. Ini ciptaan Allah. Ya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nyawa, demi jiwa dan yang menciptakannya. Subhanallah. Demi jiwa dan yang menciptakannya. Fa'alhamaha furjuraha wa taqwaha. Dan memberi ilham jalan baik dan jalan, memberi ilham, dia menunjukkan jalan yang buruk dan jalan yang baik. Allah tunjukkan dua jalan. Ada jalan fujuraha, jalan buruk begini, jalan baiknya begini. Maka pandai-pandailah buat keputusan. Nak yang mana? Nak ikut jalan baik ke kita ada keputusan? Nak ikut jalan baik ke nak ikut jalan buruk? Subhanallah. Qad aflaha man zakkaha. Ini kemuncak sumpah dia. Jadi dalam surah Syams ni, surah yang paling banyak Allah bersumpah. Wa syamsi wa duhaha. Demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha. Ayat lah kita kira ayat. Ayat kedua, demi bulan. Wan nahari idza jallaha. Demi apa? Siang. Wal laili idza yaghshaha. Demi malam. Was sama'i wa ma banaha. Demi langit. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan menciptakannya. Jadi 7 perkara Allah bersumpah. Jadi ayat yang paling banyak Allah bersumpah. Surah yang opening dia, Allah meletakkan sumpah yang paling banyak, sampai 7 kali sumpah. Kalau surah lain mungkin 1 kali sumpah, 2 kali sumpah, 3 kali. Ini sampai 7 kali sumpah. Surah yang paling banyak opening dia dengan sumpah. Sumpah ni kalau bahasa Arab adalah untuk taukid, untuk menunjukkan perkara yang nak disampaikan dia sangat-sangat penting. Untuk menunjukkan perkara yang nak disampaikan tu sangat-sangat penting. Berbanding ayat yang biasa tak ada sumpah dengan ayat yang ada sumpah, fungsi dia, ini tata bahasa Arab lah. Mungkin bahasa Melayu kita tak ada mengamalkan kita ni tata bahasa dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Arab je begitu. Bila mana ada ayat yang sumpah, maksud dia isi dia tu sangat penting. Kalau 2 kali sumpah lagi penting, 3 kali sumpah sangat-sangat penting, sampai kalau 7 kali sumpah, maksud dia perkara nak disampaikan tu sangat penting. Sangat penting. Sampai 7 kali sumpah. Apa benda perkara penting yang nak disampaikan tu? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh berjayalah orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sangat rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Itu dia mesej yang sangat penting kita kata tadi tu, yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah nak bagi tahu orang yang hatinya bersih itu orang yang berjaya. Orang yang hatinya kotor itu orang yang rugi. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, Allah highlight kepada kita hati. Sebab apa? Sebab boleh kita kata hampir kesemua masalah atas dunia ni, hampir kesemua masalah atas dunia ni berpunca daripada hati. Subhanallah. Dan hampir kesemua masalah boleh diselesaikan apabila hati itu dirawat. Sebab tu kata Nabi SAW, dalam badan manusia tu ada seketul daging.
Kalau baik, baiklah badannya. Kalau buruk, buruklah badannya. Itulah hati, kata Nabi SAW. Jadi hati ni tuan-tuan, hati ni walaupun dia kecil, jantung lah. Kalau bahasa Melayu kita jantung. Qalbun tu sebenarnya jantung sebenarnya. Jadi tetapi dia memberi kesan yang sangat besar, subhanallah, dalam kehidupan masyarakat. Baik orang itu suami, ataupun dia isteri, ataupun dia seorang anak, ataupun dia ibu bapa, ataupun dia seorang pekerja, ataupun dia seorang majikan, ataupun dia seorang pemimpin, ataupun dia seorang rakyat, dia seorang biasa, dia hartawan, dia ilmuwan, dia remaja, dia orang dewasa. Jadi hati itu sangat memberi kesan. Hati kalau baik, insya-Allah macam banyak masalah akan selesai. Contohlah kalau seorang suami, pasangan suami isteri kan, kalau suami ni kadang-kadang masalah hati. Sebab apa? Kadang-kadang, minta maaf cakap, kita cakap secara umum. Contoh, masalah suami ni melenting, panas baran. Dia tak boleh ditegur sikit, naik tangan dia, naik kaki dia semua kepada isteri dia, dia pukul isteri dia contoh. Ataupun dia maki isteri dia, tu masalah hati. Hati tu, subhanallah. Kalau hati tu dirawat, insya-Allah. Masalah hati, mulutnya ada suami yang, minta maaf cakap, dia perkataan caci maki kepada isteri dia tu, subhanallah. Dia punya sumpah kepada isteri dia, sumpah seranah kepada isteri dia, perkataan buruk. Kalau dia jumpa member, cakap elok. Tapi dengan isteri, dia keluar perkataan kesat, kata-kata kesat, subhanallah. Contoh, itu masalah hati. Tak boleh ditegur, dan rumah tangga akan susahlah, porak-peranda. Masalah hati. Sebabkan apa? Sebab ego, tak boleh ditegur. Kan, subhanallah. Jadi, kalaulah hati itu dapat dirawat, diletakkan sifat tawaduk, rendah diri, insya-Allah akan selesai. Isteri pun sama juga. Isteri pun kadang-kadang ada sifat, kadang-kadang minta maaf secara umum kita kata, kadang-kadang ada isteri yang tak boleh ditegur, yang tak boleh ditegur, ataupun dia sentiasa memandang keburukan suami dia saja, tak nampak langsung baik suami dia, langsung tak nampak, dia nampak suami dia yang buruknya sahaja. Ataupun dia banyak merungut. Masalah hati, masya-Allah, kalaulah hati dapat dirawat dengan redha dengan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, redha dengan macam-macamlah, subhanallah, hati itu. Anak contohnya, seorang anak, kalau hatinya bermasalah, akan jadi masalah, macam-macam masalah. Bercakap dengan mak ayah pun akan dia melawan, dengan mak ayah di sini dia akan lawan. Tak boleh ditegur, subhanallah. Lagi daripada rumah, ada anak yang dia cakap pada ayah dia, ayah jangan paksa saya lebih-lebih, tutup aurat lah, macam-macam. Kalau ayah paksa saya lari pada rumah. Ada budak bukanlah besar sangat pun, maknanya dalam tingkatan 1 je. Tingkatan 1 je dah boleh cakap macam tu dekat ayah dia. Subhanallah. Dan ayah ni pun serba salah. Dia kata, ustaz, kalau saya paksa anak saya lagi daripada rumah, ustaz, macam mana nak buat? Tingkatan 1 masih tak pakai tudung anak dia. Kalau dia, anak dia kata, kalau ayah paksa saya lebih-lebih, saya lagi daripada rumah. Kawan-kawan saya ramai dah lagi daripada rumah, diugut ayah dia. Subhanallah. Macam mana? Jadi masalah hati. Sebab tu anak ni kalau ikut Imam Al-Ghazali, umur emas, maksudnya umur yang paling berharga untuk didik anak ni, menurut Imam Al-Ghazali, bila adalah ketika mumayyiz. Mumayyiz ni maksud dia dah boleh makan sendiri, dah boleh pergi tandas sendiri. Saya tengok anak saya lah, lebih kurang dalam umur 4 tahun lah. Biasanya budak dalam umur 4 tahun ni dah boleh makan sendiri, dah boleh pergi tandas sendiri 4 tahun. Kata Imam Ghazali, antara umur mumayyiz sampailah umur baligh, usia baligh. Baligh ni kalau perempuan mungkin 9 tahun, 10 tahun. Kalau lelaki mungkin 11 tahun, 12 tahun. Kebiasaannya.
Jadi kita kata the golden age tu, umur yang paling berharga tu untuk ditarbiah anak itu adalah ketika umur 4 tahun sehingga 11 tahun. Itu dia. Itu kata Imam Ghazali. Yang kita bahasa Melayu kita kata apa? Nak melentur buluh biar dari rebungnya. Rebung tu bila? Rebung tu menurut Imam Ghazali daripada umur 4 tahun. 4 sampai 11. Ya, maksudnya daripada memangis sampai balik. Itulah usia yang paling berharga, yang paling mudah untuk dilentur. Kata Imam Al-Ghazali, kalau anak tu dah balik, baru nak dimulakan proses tarbiyahnya, dah susah, kata Imam Ghazali. Tetapi malangnya hari ini, banyak orang mengabaikan usia yang paling berharga anak dia tu, diabaikan. Anak dia tak solat, dia kata, budak lagi. Nanti besar, solatlah dia. Nampak? Subhanallah. Kalau umur tu sebelum balik tak dia ajar solat, lepas balik susah dah nak dia ajar solat. Budak tu tak tutup aurat, dia kata, alah budak lagi, apa nak strict sangat, nak kekeh hangat budak lagi. Nanti besar, nanti pandailah dia, tutuplah dia. Tak adanya begitu. Kalau sebelum balik dia dah terbiasa tak tutup aurat, bila dah besar dia susah nak menutup aurat. Daripada kecil dia, anak-anak tu perlu dia ajar untuk hormat orang tua, hormat ibu bapa dia. Kalau dia buat sesuatu yang biadab, apa ni, kita kata alah budak lagi, bukan tahu apa-apa, nanti besar pandailah dia, kan? Tak ada. Sebelum balik itulah perlu dididik. Kata Imam Al-Ghazali, kalau dah usia balik baru nak dididik, baru nak dimulakan proses tarbiyahnya, sebenarnya dah agak susah. Masih boleh lagi, tapi agak susah. Subhanallah. Bukanlah kata, anak saya Ustaz betul, macam mana, biarkan aja. Tidak. Kita masih teruskan usaha tarbiyah. Tapi walaupun susah, kita kena hadaplah. Kita kena menghadap. Sebab apa? Sebab antara umur 4 tahun sehingga balik tu, 10 atau 11 tahun tu, itulah waktu yang sangat berharga untuk kita mendidik anak-anak. Ya. Dan kita pengalaman menguruskan madrasah ni. Jadi pelajar-pelajar yang datang ke madrasah ni daripada background family yang berbagai-bagai. Jadi memang kita sangat terasa perbezaan tu. Kalau kita tengok ada budak, ada pelajar yang sangat mudah dibentuk, yang sangat mudah kita tegur. Kita silap juga, bukanlah semuanya wali malaikat, tapi dia silap, tapi kita tegur, dia boleh terima. Dia minta maaf apa semua, dan pelajarannya cemerlang, beradab. Cek dia punya background family dia, Masya Allah. Cek dia punya mak dia, cek dia punya ayah dia. Ayah dan mak dia memang daripada kecil didik dia. Walaupun mak ayah dia tu bukan ustaz, orang kata orang biasa je, tapi subhanallah, bagi didikan kepada anak ni memang sangat mudah untuk dibentuk. Tapi pengalaman kita lah, menguruskan pelajar-pelajar yang datang daripada background family yang, tak maaf cakap, tidak teratur, tidak terancang, maka bila datang ni, maka memang mencabar. Untuk bentuk budak ni, nak bentukkan akhlak dia, memang mencabar. Subhanallah. Kita kadang-kadang bagi nasihat, memang kita bawa lah hujah 30 juzuk ke depan dia pun, tapi subhanallah, memang sangat-sangat mencabar. Jadi sebab tu tuan-tuan, sebab tu sangat memberi kesan tarbiyah anak-anak ni. Jadi balik pada ayat ni, Allah mengatakan, beruntunglah orang yang hatinya. Hati ni, bila anak kita didik hati dia supaya berani, kita tanamkan sifat berani dalam diri anak-anak kita. Kita buang sifat malas daripada hati anak-anak kita. Kita kena ajar dia mana benda baik, mana benda buruk. Kita kena ajar dia supaya mencintai perkara-perkara yang positif. Kita kena jaga hati anak kita tu daripada mencintai perkara-perkara yang negatif. InsyaAllah anak ni boleh berjaya. Dia besar besok, dia boleh berjaya. Anak kita tu bila besar nanti, kalau dia jadi suami, dia akan jadi suami yang soleh. Kalau anak kita besar nanti, dia jadi isteri, dia akan jadi isteri yang solehah. Anak kita besar besok, kalau dia jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin yang adil dan amanah. Anak kita tu kalau dia besar besok, kalau dia jadi seorang apa benda pun, insya-Allah dia akan berjaya. Jadi hati anak kita tu sangat perlu kita jaga lebih daripada fizikal dia.
fizikal anak kita pun kita perlu jaga. Itu adalah tanggungjawab kita untuk memastikan anak kita sihat, untuk memastikan anak kita dapat makanan seimbang, untuk pastikan anak kita dapat pakaian yang elok. Itu juga adalah tanggungjawab kita. Tetapi lebih daripada menjaga fizikal, menjaga hati anak itu adalah lebih penting lagi. Sebab apa? Sebab hari ini memang dah terbukti depan mata kita, orang yang fizikalnya sihat tetapi hatinya sakit, akhirnya dia akan kecundang, akhirnya dia akan gagal, berbanding orang yang hatinya sihat, subhanallah, imannya sihat, insya-Allah dia akan berjaya. Jadi kalau kita nak anak kita berjaya, kita kena pastikan hati dia sihat, iman dia sihat, insya-Allah. Ya. Okey, jadi tadi suami, isteri, anak dan ibu bapa pun sama juga. Kadang-kadang ada masalah ibu bapa, maka insya-Allah dia soal hati. Masalah pekerja, majikan, pemimpin, orang biasa, hartawan, ilmuwan. Jadi masalah tu berpunca daripada hati. Macam-macam masalah. Sama ada masalah tu tak boleh ditegur, maksud dia masalah hati. Dia tu ada ego dalam hati dia. Macam mana perlu, kalaulah dibuang ego tu, insya-Allah dia akan menjadi seorang yang boleh ditegur. Kata Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad, an-nasihatu sahlatun wa su'bu qabuluha. Wahai anakku, memberi nasihat itu mudah. Nak bercakap ni mudah. Nak berceramah ni mudah, cakap ni mudah. Yang susahnya adalah mendengar nasihat. Ya? Nak menerima nasihat itu lebih susah, kata Imam Ghazali. Nampak? Jadi orang yang ada ego, dia tak boleh terima nasihat. Subhanallah. Tak boleh dengar pendapat orang. Dia asyik menangkan pendapat dia sahaja dan merasakan pendapat sendiri sahaja yang betul. Itu pun masalah daripada hati. Memang kata Nabi SAW, akhir zaman nanti akan ada penyakit. Ya? Akan ada penyakit. Seseorang itu akan kagum terhadap pendapatnya sendiri. Subhanallah. Walaupun terbukti pendapatnya salah, tapi tak kira. Prinsip saya begini. Minta maaf cakap. Awak nak setuju tak setuju, saya punya prinsip begini. Dia tak tengok dah, dia punya prinsip tu betul. Dia tak cek dah. Saya punya prinsip ni betul ke? Ikut betul ke? Ikut Qurannya. Kalau mengikut, dicek semula mengikut garis panduan Al-Quran tu. Dicek semula mengikut garis panduan hadis, sunnah. Dicek semula saya punya prinsip tu mengikut syariah. Adakah betul ataupun salah? Ya, dia tak kira dah. Dia kata, minta maaf, saya punya prinsip begini. Kan? Orang nak cakap apa, cakaplah. Nampak? Itu. Memang itu penyakit. Kata Nabi, memang akhir zaman, orang akan kagum terhadap pendapatnya sendiri. Okey, malas. Contohnya, tak ada keinginan untuk berjaya. Subhanallah. Mendengki. Masalah hati. Malas tadi pun masalah hati. Dengki pun sama masalah hati. Tak boleh tengok orang lain lebih. Kalau tengok orang lain lebih, dia akan dengki. Oh, pasal dia ni lebih daripada saya pula. Pasal dia ni, dia punya followers dia lebih ramai daripada saya. Nampak, dia mendengki. Pasal dia punya customer lebih daripada saya. Pasal dia punya projek lebih daripada saya. Nampak, dia akan dengki. Kan? Pasal orang pilih dia, tak pilih saya. Nampak. Pasal saya tak terpilih. Jadi itu masalah hati. Menerima rasuah, contohnya rasuah masalah hati. Iman, kan, tak yakin bahawasanya Allah Maha melihat. Kalau hati itu imannya kuat, hati itu yakin Allah Maha melihat, tak akan ada rasuah, tak akan ada khianat, pecah amanah, tak akan ada buat benda-benda yang tak elok, sebab dia yakin bahawasanya walaupun orang tak tahu, tapi Allah tahu. Masalah hati. Tak adalah isu nak mengambil kesempatan dan sebagainya. Itu masalah hati. Jadi subhanallah, sebab itulah hati ni sangat penting untuk diberi perhatian. Sebab itulah Allah bersumpah 7 kali. Sebab tu Allah bersumpah 7 kali nak bagi tahu orang yang hatinya ditarbiyah, itu orang yang berjaya. Subhanallah. Sampai 7 kali Allah sumpah. Dan 7 kali Allah sumpah, Allah nak mengatakan orang yang hatinya kotor, qad khaba man dassaha. Rugi orang yang hatinya kotor. Rugi orang yang hatinya kotor. Rugi diri sendiri. Orang yang hatinya kotor, dia menyeksa diri sendiri. Dia mendengki kepada orang. Dia tak puas hati dengan kenapa macam ni dia tak puas hati. Tak boleh nak terima kenyataan. Tak boleh nak terima takdir Allah.
tak boleh nak terima hakikat. Maksud dia akhirnya dia menyeksa diri dia sendiri. Yang sakit tu diri dia sendiri juga akan sakit. Subhanallah. Dengki kepada orang, diri sendiri akan sakit. Dendam, simpan dendam, diri sendiri akan sakit. Ya. Apa ni, macam-macam lah. Jadi orang yang hatinya kotor tu hidup dalam keadaan terseksa. Subhanallah. Sebab apa? Sebab hatinya penuh dengan perkara-perkara negatif. Perkara negatif. Panas baran contohnya. Kata Nabi SAW, kalaulah kamu tengah marah, itu waktu syaitan sedang mengalir dalam badan kamu. Waktu kita tengah marah, itulah waktu syaitan dia senang keluar masuk badan kita. Syaitan nak masuk badan orang ni, kalau orang tu tengah berzikir, dia tak boleh masuk. Tapi kalau orang tu tengah marah, memang dia boleh keluar masuk. Sebab tu memang ada saintis buat kajian. Orang tengah marah ni, dia ambil darah orang tu, waktu orang tu tengah marah, dia cek darah-darah tu, memang dia punya elemen-elemen dalam darah tu, DNA dia apa semua tu, memang banyak benda yang negatif, boleh menimbulkan penyakit. Sebab tu orang yang panas baran, suka marah ni macam-macam penyakit. Ya. Dan ada kajian, tak tahu lah betul tak, ada orang kata orang tu tengah marah, dia ambil darah orang tengah marah tu, dia suntik dekat binatang, dekat ayam dengan binatang tu pun sakit sekali. Nampak itu dia. Subhanallah. Tak payah kata darah. Diorang buat kajian air je. Air kosong ni, kalau kita sebut perkataan-perkataan positif, tak payah, bukan ayat Quran, perkataan positif. Terima kasih, saya sayang awak, apa semua ni. Dia kaji, dia tengok dia punya elemen-elemen dia jadi macam kristal. Tapi kalau kita cakap benda buruk, bukan Quran ni, bukan kita ayat biasa je cakap benda buruk, aura tu, sebab dia memang dia ada kan, dia orang buat kajian memang elemen-elemen dia jadi rosak. Itu air, apa lagi dalam badan kita. Subhanallah. Itu dia. Jadi rugi, kata Allah, rugi. Sebab apa? Sebab orang yang hatinya kotor, dia takkan berjaya. Sebab tu Allah kata rugi. 7 kali Allah bersumpah, Allah kata rugi orang yang hatinya kotor. Seolah-olah Allah cakap 7 kali, rugi orang yang hatinya kotor, rugi orang hatinya kotor, rugi orang hati kotor, rugi orang hati kotor, rugi orang yang hatinya kotor, rugi orang yang hatinya kotor, rugi orang yang hatinya kotor. Seolah-olah begitu. 7 kali Allah kata rugi orang yang hatinya kotor. Sebab apa? Sebab kalau hati kotor, susah. Kalau dia jadi suami, dia takkan dapat jadi suami yang bagus. Kalau dia jadi isteri, dia takkan dapat jadi isteri yang baik. Kalau dia seorang anak, dia takkan dapat jadi anak yang soleh. Kalau dia menjadi ibu bapa, dia takkan jadi ibu bapa yang baik. Kalau dia jadi pekerja, dia takkan jadi pekerja yang cemerlang. Kalau dia jadi majikan, dia takkan jadi majikan yang bagus. Kalau pemimpin, hartawan, ilmuwan, orang biasa, semuanya dia takkan berjaya, tak boleh ke mana. Kalau masalah hati, ada je masalah akan timbul satu persatu, dan masalah tu sebenarnya dicipta oleh diri sendiri. Sebenarnya banyak hari ni masalah kita, kalau kita sedar, sama ada kita sedar atau tak sedar, sebenarnya banyak masalah kita yang kita cipta sendiri. Yang benda tu sebenarnya tak ada masalah pun, tapi kita, kenapa macam ni apa semua, akhirnya kita sendiri yang menimbulkan masalah tu, akhirnya kita sendiri yang terseksa. Subhanallah. Itu sebab tu hati. Subhanallah. Itu sebab itu hati. Sebab itu sangat penting untuk tarbiyah hati. Hati ni perlu dididik. Fizikal kita perlu diambil ubat supaya sihat. Kena ambil suplemen, itu ini, supaya apa? Fizikal kita sihat, dan rawat penyakit dia. Begitu juga dengan hati. Subhanallah. Hati hari ni masyarakat banyak hidup dalam kemurungan. Dalam masuk artikel kata lebih 2 juta penduduk Malaysia hidup dalam kemurungan, hidup dalam stres. Subhanallah. Sebab apa? Sebab tak ada ketenangan, tak tahu apa tujuan untuk hidup. Saya tak tahu kenapa tujuan saya hidup ni untuk apa. Untuk apa saya perlu hidup lagi? Untuk apa saya meneruskan hidup? Kenapa saya masih perlu meneruskan kehidupan sedangkan hidup saya teruk begini? Nampak? Akhirnya stres, akhirnya tertekan, akhirnya na'udzubillah bunuh diri, kemuncaknya bunuh diri. Jumlah kemurungan di Malaysia semakin meningkat saban tahun, semakin meningkat. Subhanallah. Punca utama yang menyumbang kepada stres, kita kena ingat,
punca utama yang paling besar menyumbang kepada stres adalah meninggalkan solat. Ya. Meninggalkan solat adalah punca utama seseorang itu menjadi stres. Yang keduanya jauh daripada Al-Quran. Ya. Jadi jauh tak solat dan jauh daripada Al-Quran, tak sentuh Al-Quran. Ini banyak lagi punca-punca maksiat, kan? Tapi ini dua punca utama. Stres itu datangnya sebab meninggalkan solat. Stres itu datangnya disebabkan tak baca Al-Quran. Dan stres itu datangnya daripada perbuatan maksiat. Subhanallah. Perbuatan maksiat walaupun datang dalam bentuk hiburan, walaupun zahirnya menghiburkan kita, hiburan, tapi sebenarnya bila dia diambil, kesannya adalah kemurungan. Subhanallah. Ini hukum Allah. Ini sunnatullah. Dia gelak sekejap, ha ha ha, kakak. Lepas tu dia akan sedih, kemurungan, apa tujuan faedah saya hidup, apa semua lah. Sekali tak ada tujuan hidup. Saya tak tahu kenapa saya masih perlu hidup. Subhanallah. Jadi stres. Jadi masalah hati, subhanallah. Jadi pertama sekali kita kena rawat hati kita. Macam mana fizikal kita perlu dirawat, hati kita juga perlu dirawat. Banyak para ulama dah menerangkan, mengarang macam mana hati kalau riak, macam mana cara nak merawat dia, macam mana. Kalau kita nak didik hati kita supaya ikhlas, bagaimana cara dia? Ada cara-cara dia. Dia bukan begitu saja, ada cara-cara dia. Macam fizikal kita ada kaedah rawatan dia, hati ni pun ada kaedah rawatan dia. Kalau hati seorang tu ego, ego, macam mana cara nak pecahkan ego tu? Macam mana nak latih supaya ada tawaduk? Tuan-tuan, tak sempatlah kita nak cerita sekarang, kan? Ada kaedah-kaedah ada. Macam mana hati ni suka kepada nak meninggalkan benda-benda negatif. Macam mana supaya nak merawat hati ni supaya suka kepada yang positif, dapat tinggalkan benda-benda buruk, nak rawat ketagihan. Hari ni banyak ketagihan. Ketagihan tu satu masalah penyakit hati, ketagihan. Kalau dulu kita dengar ketagihan, kita ingat ketagihan dadah saja. Tapi zaman sekarang ni ketagihan internet, ketagihan media sosial, ketagihan main game, ketagihan yang internet. Kalau dia rasa kalau tak ada benda ni, dia tak boleh nak hidup. Subhanallah. Jadi itu juga sebenarnya masalah yang perlu dirawat. Okey, jadi ayat seterusnya. Apa jam? Tak ada jam. Okey. Kazzabat Samud bi taghwaha. Kaum Samud telah sangat-sangat mendustakan dan sangat melawan. Betulnya kaum Samud. Samud ni adalah kaum Nabi Saleh. Idzim ba'atha ashqaha, ketika mana bangkitlah seorang yang paling malang di antara mereka. Ashqaha, kalau syaqiyun orang yang malang. Kalau ashqaha orang yang paling malang. Malang ni kalau dalam bahasa Arab, asyaqi ni maksudnya ahli neraka kebiasaannya. Kalau sa'id orang yang beruntung maksudnya ahli syurga. Kalau syaqi orang yang malang maksudnya ahli neraka. Kalau ashqaha yang sangat-sangat malang maksudnya dia bukan sekadar masuk neraka tapi masuk neraka yang paling dalam. Kenapa? Orang yang paling malang tu apa dia buat? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ketika Nabi Saleh mengatakan ini adalah unta daripada Allah, kena jaga. Unta ni, dia pendek cerita, ada giliran, ada telaga ni, ada hari yang kaum Samud ni boleh ambil air daripada telaga ni, dan ada sebahagian hari yang kaum Samud ni tak boleh usik telaga ni. Khas hari tersebut untuk unta ni minum. Ini setiap syariat kan lain-lain dia punya syariat dengan. Jadi syariat dia begitu. Ujian untuk diorang begitu. Allah hantar unta. Jadi unta ni ada, kalau hari yang giliran untuk unta ni minum daripada telaga ni tak boleh usik. Maka diorang rasa susah. Dulu hari-hari boleh ambil air. Kan? Tapi sekarang ada hari boleh ambil air, ada hari tak boleh ambil air. Seksa tuan-tuan, tak ada air. Kita penduduk Selangor ni je lah yang tahu. Seksanya tak ada air kan. Maka kaum Samud ni pun terseksa. Tak ada air. Maka akhirnya dia buat apa? Dia pergi sembelih unta tu. Padahal Nabi Saleh dah pesan, jangan buat apa-apa, jangan usik langsung unta ni.
Diorang tengok Nabi Saleh tak ada, diorang pergi, diorang tangkap, diorang sembelih unta tu, bunuh unta tu. Subhanallah. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka sembelih unta tu. Fatamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Akhirnya Allah turunkan azab, hancur satu negara. Subhanallah. Hancur satu negara. Nampak benda remeh, nampak benda simple. Sembelih unta. Tapi jangan tengok unta tu, tengok itu adalah perintah Allah. Jangan tengok Allah, takkanlah meninggalkan solat pun negara boleh hancur. Takkanlah tak tutup aurat, benda kecil je kot. Jangan cakap benda kecil. Tutup aurat, jangan cakap benda kecil. Meninggalkan solat, jangan cakap benda kecil. Meninggalkan syariat Allah ni, tengok yang datang tu daripada mana? Daripada Allah. Maka akhirnya Allah hancurkan, binasa satu negara, dia hancur semua sekelip mata. Subhanallah. Wala yakhafu uqbaha. Allah tak takut apa-apa. Allah tak takut. Maksud dia, Allah nak kata, kalau dia rasa dia berani melawan perintah Allah, Allah lebih berani untuk sumbat dia masuk dalam neraka. Subhanallah. Jangan cabar kekuatan Allah. Jangan sekali-kali terfikir untuk mencabar kekuatan Allah. Sebab kita ni akhirnya akan mati. Kita ni manusia ni semuanya akan mati dan akhirnya akan menghadap kepada Allah juga. Nak ataupun tak nak, memang akan menghadap kepada Allah. Jadi Allah kata jangan cabar. Dia cabar Allah. Akhirnya Allah kata wala yakhafu akbar. Dia rasa dia tak takut, Allah pun tak takut. Allah boleh hancurkan satu negara begitu sahaja sebenarnya. Jadi untuk negara kita kekal aman, untuk negara kita kekal sejahtera, kita kena pastikan generasi akan datang taat kepada perintah Allah. Kena pastikan anak cucu kita taat perintah Allah. Selagi anak cucu kita taat perintah Allah, insya-Allah negara kita akan sejahtera, negara kita akan aman harmoni. Tapi kalaulah generasi akan datang tidak taat perintah Allah, ramai jumlah orang yang tak solat semakin bertambah. Jumlah orang yang minta maaf cakap berzina semakin bertambah. Yang minta maaf minum arak semakin bertambah. Yang itu semakin bertambah, tak ada jaminan negara akan sejahtera. Tak ada jaminan. Kita kena ingat, amannya kita Malaysia ni datangnya daripada Allah. Merdekanya kita, sejahtera, nikmat aman ni, itu datang daripada Allah. Jangan kita lupa. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil. Maka kalau kita selagi generasi kita taat kepada, sebab tu dalam Quran Allah cerita. Apa faedah Allah cerita? Allah cerita negara ni Allah hancurkan, kaum ni Allah binasakan, yang ni Allah hancurkan, supaya kita ambil iktibar, supaya kita jangan tertipu. Itu tujuan dia. Bukan diletakkan dalam Quran sekadar hiasan sahaja tanpa tujuan. Tidak, na'udzubillah. Semua cerita-cerita ni ada iktibar dia yang Allah nak kita ambil. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah, dan zuriat keturunan kita pun insya-Allah mudah-mudahan sentiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitalah yang perlu bertindak daripada sekarang untuk pastikan keluarga kita, zuriat keturunan kita taat kepada perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan, salah silap, saya minta maaf dan saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.